Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas sains pada hari ini kita akan belajar tentang isi padu. Okay, dalam tajuk pengukuran, sebelum ini kita dah belajar tentang luas. Dan hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang baru iaitu isi padu. Okey. Seperti yang kamu boleh baca dekat dalam yang apa yang cikgu tulis ni, isi padu tu bermaksud kuantiti sesuatu bahan, sama ada pepejal, gas ataupun cecair yang boleh dimuatkan atau yang boleh masuk dalam sesuatu ruang. Contohnya kalau kita ada satu kotak dan kita perlu tahu berapa banyak gas yang boleh masuk dalam kotak tu. Jadi kita perlu kira isi padu kotak tersebut. Okey, dan isi padu boleh diukur menggunakan beberapa unit. Yang biasa kita lihat, unit yang kita guna untuk ukur isi padu ialah mililiter, liter dan sentimeter dan meter padu. Dan contoh kita tengok apa yang diukur dengan unit mililiter. Kalau kamu beli air dekat kedai, air minuman, sama ada dalam botol ataupun dalam tin ataupun dalam kotak, kamu boleh baca label dekat situ. Dia akan tulis berapa ml kandungan air dalam kotak tu. Jadi itu kandungan tu ialah dalam unit isi padu. Maksudnya contohnya dia letakkan kat situ ada 100 ml, 200 ml. Maksudnya 200 ml isi padu cecair yang ada dekat dalam kotak tersebut. Okey, jadi kita ada 3 unit yang utama, mililiter, liter dan juga meter padu. Okey. So, kalau kita nak tengok isi padu ni kita boleh ukur dengan apa? Macam mana kita nak ukur isi padu ni? Okay, contohnya kalau macam luas sebelum ni kita ukur menggunakan pembaris ataupun kita guna grid 1 cm. Okay, tapi untuk isi padu macam mana nak ukur? Okay, sebelum kita pergi pada cara-cara untuk nak ukur isi padu, cikgu terangkan dulu apa alat yang boleh digunakan untuk ukur isi padu. Okey, antara alatnya ialah yang pertama sekali yang biasa kamu lihat iaitu picagari. Kalau kamu biasa makan ubat kan, contohnya macam demam ke batuk ke, okey, doktor dah preskripsikan ubat sama ada dalam bentuk cecair, biasanya dalam bentuk cecair untuk kanak-kanak. So ubat tu perlu dimakan mengikut dos yang tertentu. Contohnya dekat botol ubat tu ditulis 5 ml contohnya. Jadi macam mana nak ukur 5 ml tu? Jadi ibu kamu akan gunakan picagari. Dekat picagari tu dia ada tulis dah 1 ml, 2 ml, 3 ml. Itu maksudnya isi padu ubat yang kamu perlu makan. Jadi itu cara kita nak ukur isi padu tu menggunakan picagari. Itu salah satu cara. Ataupun cara lain ada juga kalau di makmal, selalunya ada alat yang dinamakan silinder penyukat. Maksudnya alat tu berbentuk silinder panjang dan pada bekas tu diletakkan sukatan 1 ml, 2 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml. Okey, ataupun selain daripada silinder penyukat, boleh juga kita gunakan bika untuk nak ukur isi padu. Okey, itu antara alat yang ada yang kita boleh guna untuk nak ukur isi padu. Sekarang ni cikgu akan terangkan bagaimana cara kaedah untuk nak ukur isi padu dalam beberapa keadaan. Baik, sekarang ni kita akan tengok macam mana cara untuk mengukur isi padu kotak lohong. Apa maksud kotak lohong? Kotak lohong ni ialah satu kotak yang kosong kat dalam dia. Contohnya macam kotak ni macam kotak biasa, macam kamu biasa tengok kan, apa-apa jenis kotak tisu ke, kotak apa ke. Tapi kita nak ukur berapa banyak isi yang dekat dalam ni yang boleh masuk. Isi yang boleh isi ruang dekat dalam kotak ni. Jadi cara dia kita boleh guna kaedah kubus 1 cm padu. Okey, kubus ni maksudnya satu bentuk yang panjangnya, lebarnya dan juga tingginya sama. Dalam kes untuk nak kira isi padu kotak lohong ni, kita gunakan semuanya bersaiz 1 cm. 1 cm panjang, 1 cm lebar dan 1 cm tinggi. Okey, kemudian dalam kotak lohong yang kita nak ukur tu, contohnya ni ialah kotak lohong yang kita nak ukur berapa isi padu dia. So kita masukkan kotak kubus 1 cm ni ke dalam kotak lohong, kemudian kita kira berapa kubus yang boleh muat masuk. Contohnya macam yang cikgu dah buat ni, dalam kotak cikgu ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kubus yang boleh masuk dalam kotak lohong yang cikgu lukis ni. Bermaksud 6 didarabkan dengan 1 cm padu.
Okey, kenapa 1 cm padu? Sebab saiz kubus ni semuanya 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi, dia ialah 1 cm padu. Sama dengan 6 cm padu. Jadi, isi padu kotak lohong yang cikgu lukis ni ialah 1 cm padu. Ini ialah cara untuk kita nak kira isi padu kotak lohong. Ataupun kalau kamu nak cuba, kamu boleh kira isi padu ni dengan melukis kotak kamu sendiri. Kamu lukis sendiri kotak lohong pada buku dan kamu boleh lukiskan satu kotak kubus bersaiz 1 cm, 1 cm dan 1 cm. Okey, dan kamu boleh cuba lukiskan berapa. Dekat dalam buku teks dia ada sediakan latihan ataupun aktiviti yang mana kita perlu kira. Tapi untuk masa PKP ni kita tak boleh buat lagi. InsyaAllah nanti bila kita masuk sekolah kita cuba try buat aktiviti tersebut supaya kamu lebih faham macam mana cara untuk nak kira isi padu kotak lohong. Okey. Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana cara mengukur isi padu bagi cecair. Okey, antara alat yang boleh digunakan seperti yang cikgu dah sebut tadi, antaranya ialah silinder penyukat dan juga bika. Okey, ini contoh gambar lah, gambar silinder penyukat dan juga bika. Okey, dan perkara penting kita perlu tahu untuk ukur cecair, isi padu cecair ni. Bila kita gunakan contohnya silinder penyukat, kita masukkan air dalam silinder penyukat ni dan kita perlu letakkan silinder penyukat ni di atas permukaan yang rata. Contohnya letak atas meja dan biarkan air tu, cecair tu berhenti daripada berkocap macam tu. Biar dia diam, biar dia tak bergerak. Dan bila dia tak bergerak baru kita boleh ambil bacaan. Okey, dan masa kita nak ambil bacaan, kita perlu berjaga-jaga. Jangan ambil bacaan secara dengan cara yang salah. Apa yang cara yang betul ialah kita perlu pastikan mata kita untuk nak ambil bacaan tu ialah pada sama paras dengan paras air ataupun meniskus. Meniskus tu ialah paras permukaan air. Contoh dalam gambar yang cikgu lukis ni, air pada dalam silinder penyukat ni ada dekat paras ni. Okey, jadi mata kita masa nak ambil bacaan tu mesti kena berada pada paras yang sama. Okay, contohnya kalau kita letak atas meja dan rendah meja tu, mata kita berada pada paras yang tinggi kalau kita berdiri. So kita kena tunduk untuk dapatkan bacaan yang tepat pada sama paras dengan meniskus. Itu perkara penting kita perlu tahu, sebab bila kita berdiri pada paras yang tinggi, kita tengok daripada atas, bacaan tu akan tak tepat, akan salah. Ataupun kita ambil daripada bawah pun salah juga. Dia mesti kena sama level antara mata dan meniskus. Meniskus tu paras air tadi. Okey. Ataupun jangan juga ambil bacaan semasa air tu tengah beralur macam tu kan, dalam tu kita baru tuang dan air tu belum berhenti lagi bergerak semua, kita dah ambil bacaan. Mungkin masa tu bacaan kita tak tepat. Ataupun kita pegang silinder penyukat tu macam ni, lepas tu kita tengok bacaan dia. Mungkin boleh berlaku kesalahan sebab kita mungkin akan pegang secara macam tak sekata, tak selaras macam tu. So kita kena letak atas meja, atas permukaan yang rata supaya air tu betul-betul berada pada paras yang sebenar. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula selepas ni cara mengukur isi padu bagi pepejal tidak sekata. Sekarang ni kita nak teruskan dengan cara mengukur isi padu bagi pepejal tidak sekata. Apakah contoh pepejal tidak sekata ni? Cikgu pernah terangkan apa itu pepejal. Pepejal ni benda yang kita boleh pegang, benda yang tak berubah bentuk, yang maksudnya kita boleh pegang macam ni. Ni pepejal. Ataupun tudung ni pepejal. Macam tu. Benda yang kita boleh pegang dan kita boleh nampak. Okey, contohnya kalau macam oksigen. Oksigen kita tahu oksigen tapi kita tak boleh nampak dan kita tak boleh nak pegang. Maksudnya itu bukan pepejal. Okey, sekarang ni pepejal yang tak sama tak sekata bentuknya, contohnya ialah batu ataupun tanah liat. Okey. Macam mana kita nak ukur dia punya isi padu? Cara yang pertama, kita boleh gunakan silinder penyukat. Okey, mula-mula sekali dalam silinder penyukat ni kita masukkan air. Contohnya, kita rekodkan berapa bacaan awal dalam silinder penyukat ni. Contohnya kita masukkan dalam beaker tu, masa mula-mula kita masukkan 50 ml air. Ataupun cecair lah, kita masukkan 50 ml cecair.
Dan selepas tu kita dah rekodkan 50 ml ni, kita tahu bacaan awal dia betul 50 ml. Kemudian lepas tu baru kita masukkan batu yang kita nak ukur isi padu tu. Okey, masukkan batu. Kemudian kita akan nampak paras air akan meningkat. Dia akan berubah daripada yang sebelumnya. Kalau sebelum tu 50, bila kita dah letak batu, kita ambil bacaan yang baru yang kita panggil tu sebagai bacaan akhir. Okey, macam dalam kes ni, bila kita dah isi batu, bacaan dia jadi 50 ml. Okey, sekarang ni kita dah tahu. Kita dah rekodkan 70 dan 50 ml. Okey, apa yang kita perlu buat untuk kita dapatkan isi padu batu? Bacaan akhir, maksudnya yang tadi tu dah lepas isi batu tu, bacaan akhir tu perlu ditolakkan dengan bacaan awal sebelum kita masukkan batu. Okey, so isi padu ialah 70 ml, iaitu bacaan akhir, tolak dengan 50 ml bacaan awal, dan lepas kita tolak tu kita dapat 20 ml. 20 ml itulah isi padu batu yang kita masukkan tadi. Okey, macam tu je, senang je cara dia untuk kita nak tahu isi padu pepejal yang tidak sekata. Okey, baik, seterusnya sekarang ni kita nak sambung lagi, iaitu dengan cara kedua, cara untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Tadi cara yang pertama, sekarang ni cara yang kedua. Okey, kalau tadi cara pertama kita gunakan silinder penyukat sahaja, okay, cara kedua ni kita guna satu alat yang dinamakan tin Eureka. Tin Eureka ni bila kita masukkan air sampai satu tahap, air tu akan keluar, dia tak boleh masuk dah. Maksudnya macam ni kan, dia ada corong macam ni. So bila kita masukkan air, bila sampai dekat bahagian corong ni, air dia akan keluar. Maksudnya tu ialah tahap maksimum yang boleh masuk dalam tin Eureka ni. Kemudian kita masukkan batu ataupun apa yang kita nak ukur isi padu tu. Contohnya kita nak ukur batu. So kita masukkan batu ni dalam tin Eureka ni, dan kita sediakan silinder penyukat dekat hujung corong tu, supaya bila kita masukkan air, bila kita masukkan batu, air yang keluar daripada corong tu akan masuk dalam silinder penyukat. Jadi sebanyak mana air yang keluar daripada corong tu, itulah isi padu batu yang masuk dalam air. Jadi kita hanya perlu ukur berapakah isi padu air yang keluar daripada tin Eureka ni untuk kita tahu isi padu batu yang masuk tadi, yang kita masukkan tadi. Jadi macam yang kes ni, air yang ada dalam silinder penyukat tu disukat sebanyak 10 ml. Maksudnya batu tu berisi padu 10 ml. Jadi itu cara yang kedua untuk ukur isi padu objek ataupun isi padu pepejal yang tidak sekata. Okey. Jadi sekarang ni kita dah belajar dalam isi padu, kita dah belajar apa itu unit isi padu, iaitu tadi kita dah sebut mililiter, liter dan juga meter padu. Kemudian kita juga dah belajar bagaimana cara untuk nak ukur isi padu kotak lohong, iaitu dengan menggunakan kubus 1 cm padu. Dan kita juga dah belajar macam mana cara untuk nak sukat cecair, isi padu cecair, iaitu kita boleh gunakan alat seperti silinder penyukat dan juga bika. Dan yang ketiga, kita dah belajar cara untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata, iaitu kita ada dua teknik, dua kaedah, iaitu yang pertama menggunakan silinder penyukat. Kita sukat dulu paras air awal, kemudian kita masukkan kita masukkan bahan ataupun batu tu, dan kemudian kita ukur semula bacaan paras air di akhir selepas kita masukkan batu, dan kemudian kita tolakkan bacaan akhir dengan bacaan awal. Tu dapat isi padu batu. Dan kemudian cara yang kedua, cara yang cikgu baru tunjuk sebentar tadi, iaitu menggunakan tin Eureka. Mana kita masukkan bahan yang kita nak ukur isi padu, dan kita ukur berapa banyak air yang keluar daripada corong tin Eureka ni untuk kita tahu itulah isi padu batu yang kita masukkan. Jadi cikgu harap kamu semua faham apa yang kita belajar hari ni, dan InsyaAllah cikgu akan sediakan tugasan selepas ni. So untuk hari ni kamu kena fahamkan sahaja dulu apa itu isi padu dan cara-cara mengukur isi padu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam kelas yang seterusnya.